Jangan terkeliru, ini bukan tazkirah malam Jumaat, ini bukan Hot FM, ini convention sunnah tuan-tuan. Cabaran saya sekarang ialah mengendalikan forum pukul 4.30. Bapak mencabar tuan-tuan. Apa-apa pun kita nak mempersilakan panel-panel kita. Pertama sekali, beliau menjadikan seolah-olah Malaysia dan Doha ni macam KL Gombak tuan-tuan. Kita berikan tepukan kepada Ustaz Salman Ali, dipersilakan. Seterusnya, sahabat saya, semalam saya bersama dengan beliau dalam program merasmikan pelancaran sahabat Kuips. Kita persilakan Profesor Dr. Rozaimi, silakan tepukan untuk beliau tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, beliau bukan datang daripada Doha, tapi baru pulang daripada Geneva tuan-tuan. Telah menyerahkan senarai dokumen bukti jenayah perang yang dilakukan oleh Israel mewakili Mai Aqsa. Kita beri ketepukan kepada Datuk Ustaz Rashid, silakan. Nampak semangat Al-Qassam tu, Masya Allah. Ya. Boleh. Kita santai je, insya-Allah. Fadhil Ustaz, Masya Allah. Fadhil masykurah. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak melengahkan masa. Saya nak terus kepada sesi perbincangan kita. Boleh kan tuan-tuan? Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini nak bincang tentang ketokohan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan, saya nak mulakan dengan Ustaz Salman. Dia gini, kita semua belajar dalam sirah tentang prioriti aulawiyat kepemimpinan, sehingga para sahabat ketika sedang mengurus jenazah Nabi, kan di kalangan Ansar sedang berbincang tentang siapa nak memimpin ummah di Saqifah Bani Sa'idah. Lantas mereka meninggalkan jenazah Nabi, terus ke Saqifah untuk membincangkan siapakah khalifah. Menyebut tentang leadership sangat penting. Soalan saya kepada Ustaz Salman, di dua benda. Bagaimana ketokohan Al-Qaradawi di dalam memimpin dunia keilmuan dan juga memimpin ummah, bukan sekadar mengeluarkan pandangan, bukan sekadar menulis kitab, tetapi mengetuai dunia sebagai seorang leader, sebagai seorang ketua. Ustaz Salman, fadhil masykurah, mikrofon ambil saya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, sekali lagi bersama dengan saya, sesi yang kedua. Bentang-bentang jauh daripada Perah sampai lagi. Betul, alang-alang. Selagi boleh Perah, di Perah habis-habisan. Okay. Cuma yang saya kagum, first time saya tengok Ustaz Salman pakai batik. Handsome tuan-tuan? Kan? Nampak rare tu. Ni memang batik Ustaz? Batik. Semalam baru beli. Baru beli semalam. Nampak? Terbongkar rahsia. Sama-sama Ustaz. Okey, terima kasih atas soalan Brother Amin. Soalannya saya rasa menarik untuk kita lihat bersama tentang sosok tubuh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bagaimana beliau berjaya untuk meletakkan diri beliau pada posisi sebagai pemimpin ulama dan memberi kesan yang besar terhadap gerakan Islam. Saya nak mula dengan sisi yang kedua tu, sisi macam mana dia menempatkan diri dia sebagai seorang yang sangat influential terhadap gerakan-gerakan Islam di banyak negara-negara Arab. Baik, kita boleh lihat di kebanyakan negara Arab, kelompok pembaharuan selalu ditindas. Kelompok pembaharuan terutamanya apabila mereka masuk dalam arena politik, mereka akan ditindas oleh banyak kerajaan yang ada. Kerajaan mungkin bimbang dengan mereka. Sedangkan kalau kita baca penulisan tokoh-tokoh pembaharuan ataupun aliran pembaharuan, mereka tak mengajak orang untuk angkat senjata lawan dengan pemerintah. Mereka tak ajak benda begitu. Ada, betul, sebahagian jihadis di sebahagian negara, ya, ada perkembangan begitu. Tapi perkembangan di Mesir ataupun perkembangan di Tunisia dan sebagainya, di Palestin, mereka tak mengajar orang untuk cara sambil lewa, mengangkat senjata melawan dengan kerajaan sentiasa. Tetapi kelompok pembaharuan ini sebenarnya mengajak kepada hak diberikan kepada mereka untuk bersuara, betul-betul menjadikan negara itu negara yang terbuka untuk orang boleh berbeza pandangan, terutamanya dalam isu agama, boleh menulis apa yang mereka nak tulis, boleh menyuarakan pandangan dan memberi tekanan kepada kerajaan untuk buat keputusan tertentu. Itu yang dia nak. Tapi mereka ditekan dan mereka dijatuhkan oleh di banyak tempat. Jadi, dan
antara perkara penting yang kita kena akui juga, di mana-mana akan ada kelompok ulama yang mengambil pendirian untuk berdiri bersama dengan kerajaan. Sama ada kerajaan tu baik ataupun kerajaan tu tak baik, menjadi barisan paling hadapan untuk mempertahankan kerajaan. Apa yang berlaku? Realitinya ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan ulama yang apabila mereka berdiri di hadapan mempertahankan kerajaan, mereka dicintai oleh kerajaan. Betul. Mereka dapat kedudukan yang tinggi di sisi kerajaan. Betul. Tetapi sya'biyah, di peringkat dataran, nama mereka tenggelam. Itu hakikat yang kita kena akui. Okey, di sini datang keistimewaan Dr. Yusof Al-Qaradawi. Di sini datang keistimewaannya. Beliau dihormati oleh kelompok-kelompok reformis, kelompok-kelompok reformis Islam. Dalam masa yang sama, beliau berdepan dengan ancaman yang teruk daripada kerajaan. Dia dipenjarakan di Mesir. Kalau tuan-tuan tengok video dia, dia ceritakan mereka dipenjarakan untuk orang beriman ni kan, untuk tahap syekh-syekh ni. Nikmat yang paling besar dalam hidup mereka, sehari 5 kali solat jemaah. Itu nikmat paling besar. Tarik benda tu daripada diri mereka, dia akan rasa kekosongan yang teramat sangat dalam hidup mereka. Qaradawi cerita, dalam penjara mereka dihalang untuk solat jemaah di samping benda-benda lain yang dia kena. Itu siksaan mental yang sangat berat untuk orang beriman sebenarnya. Sehinggalah satu ketika bila dia dibenarkan solat jemaah, solat maghrib, dia jadi imam, menangis satu penjara. Itu kali pertama dan terakhir. Lepas tu tak bagi balik. Tak ada dah dibenarkan solat jemaah. Jadi beliau dipenjara. Beliau dipenjara di Mesir, cuma kebanyakan hidupnya di Qatar. Dan tuan-tuan, satu perkara yang menarik, saya di situ ketika pengkebumian Dr. Yusof Al-Qaradawi, ketika beliau dikebumikan di Qatar, tahun lepas kot, setahun yang lepas. Kebiasaannya, Khalid Mish'al ni tinggal di Mesir. Ismail Haniyeh dia akan tinggal di Qatar. Ismail Haniyeh juga dia akan ke Qatar, kerap juga ke Qatar. Dan dua tokoh ini adalah dua tokoh yang mereka takkan berjalan di tempat orang awam, melainkan akan ada bodyguard yang betul-betul berdiri sebelah dia. Sebab isu keselamatan. Aktivis Hamas yang biasa pun, yang kecil-kecil, Israel hantar untuk bunuh. Dua figure ni takkan berdiri tanpa kawalan security yang ketat. Tuan-tuan nak salam dengan dia pun, security akan ada di tengah-tengah antara kita yang nak salam dengan kedua-dua tokoh ni. Kecuali pada hari kematian Dr. Yusof Al-Qaradawi. Kubur itu, ketika kematian dia, ribuan orang lah dikubur, menjadi tempat yang semua orang boleh berdiri di sebelah siapa-siapa dan semua orang mendengar ucapan daripada kedua-dua tokoh besar Hamas ni. Dan ucapan mereka tu menggambarkan betapa Qaradawi ni, kita duk ingat Qaradawi ni, okey, pemimpin ikhwan, dicintai oleh ikhwan. Tapi bila dengar ucapan yang disebut oleh tokoh besar Hamas, kita dengar bahawa mereka menganggap dia betul-betul macam bapak mereka. Mereka ceritakan, kami jumpa dengan dia, kami telefon dia, setiap kali ke Qatar kami datang dan bersembang dengan dia. Kehilangan dia bukan kehilangan untuk ummah tu satulah, tapi untuk orang terdekat ni, bukan anak-anak dia sahaja yang hilang bapak, kami juga hilang bapak. Bila kita dengar ucapan tu, kita tahu yang dia ni, dia bukan asing bagi perjuangan Palestin. Itu posisi yang dia letak diri dia. Baik, itu tempat dia letak. Soalan yang pertama tadi, balik kepada soalan pertama, macam mana dia boleh sampai begitu? Antara keistimewaan Dr. Yusof Al-Qaradawi adalah sebagaimana yang saya sebut dalam sesi pertama, mengikat diri dengan sunnah tetapi membiarkan diri terbang di dalam arena fiqh. Dia terbang bebas dalam arena fiqh. Siapa yang baca buku Dr. Yusof Al-Qaradawi akan melihat bahawa kebebasan dia tu sehingga ke tahap yang kita tak tahu dia ni mazhab apa. Dia kadang-kadang Hanafi, kadang-kadang Maliki, kadang-kadang dia boleh ambil pandangan Hambali, dia boleh ambil pandangan Syafi'i. Kita tak tahu, kadang-kadang melainkan hin-hin kecil sahaja. Dia sebut, masa aku kecil, aku masuk Azhar, aku ikut trend pengkajian mazhab Hanafi. Jadi kita nampak mungkin dia ni Hanafi kot. Kemudian dia banyak mengambil pandangan Syafi'i, mungkin sama dengan Syafi'i kot. Aku banyak membaca buku Ibn Hazmin, mungkin dia sama dengan Ibn Hazmin. Dia kritik Ibn Hazmin juga. Aku dekat dengan Ibn Taymiyah, dia kritik Ibn Taymiyah juga. Kita lihat betapa dia ini dalam arena fiqh, dia terbang sebebas-bebasnya. Di sini, di sana, di sini, di sana. Tetapi dia mengikat diri dia dengan sunnah Nabi SAW. Okey, ini sunnah. Kalau aku ada jawapan, aku ikut. Kalau aku nampak macam tak kena tapi dia sahih, paling tinggi, tak, aku takkan bantah sunnah. Ini keistimewaan yang ada pada dia. Bukan dia seorang, ada tokoh-tokoh lain yang juga tidak mengikat diri dengan mazhab. Tuan-tuan, ini sebenarnya susah dalam lapangan fiqh. Sebab dalam fiqh, dia ada rank. Rank paling tinggi dalam fiqh yang mengikat pemikir-pemikir fiqh adalah mazhab. Majoriti fuqaha, mereka tak ada keteguhan untuk keluar daripada mazhab sebab respect rank tu.
Al-Albani rahimahullah, dia keluar daripada mazhab. Tapi trend pengajian Al-Albani adalah trend pengajian hadis. Ulama hadis, dia tak ada masalah. Memang dia dilatih untuk jadi fighter. Dia dilatih untuk bercakap tentang jarah wa ta'dil. Itu sistem latihan dia dan di situ dia mematangkan diri dia. Jadi Al-Albani tak mengikut mazhab, itu biasa. Tapi apabila datang ulama dari dalam lingkungan fiqh yang membebaskan diri daripada mazhab, ini tak ramai orang boleh buat. Ramai orang-orang yang hebat bila mereka masuk dalam lapangan fiqh, no, aku Maliki, aku Hambali, aku Syafi'i, aku Hanafi. Next, aku buat ijtihad. Kalau aku tak setuju dengan imam ni, aku boleh tak setuju dengan imam ni. Tapi aku Maliki, aku Syafi'i. Itu ungkapan-ungkapan fiqh. Sebab sistem fiqh, sekolah fiqh ini meletakkan mazhab adalah satu perkara yang sangat tinggi kedudukannya. Bahkan nama-nama besar seperti Ibn Taymiyah sekalipun, kita tahu Ibn Taymiyah Hambali. Ya, dia keluar daripada Hambali dalam beberapa masalah fiqh, tapi asasnya dia Hambali. Bila dia kata imam-imam mazhab kami Hambali, apabila dia ulas pandangan ulama-ulama fiqh, banyak muyulnya untuk menyebutkan pandangan ulama Hambali. Tapi istimewa Qaradawi, dia keluar daripada itu. Yang tu satu. Saya ada masalah lagi tak? Boleh, teruskan. Lagi mana saya tak kata berhenti, jangan berhenti. Oh, cantik. Tuan-tuan, jangan balik. Yang tu satu. Yang kedua, Qaradawi meringkaskan fatwa dalam bentuk yang sangat menarik. Sangat menarik bila dia meringkaskan fatwa. Saya mula baca buku Qaradawi masa umur 14 ke 15 kot. Masa tu saya tak erti bahasa Arab. Belum jumpa Abu Lahyah tadi, tak belajar Arab lagi. Masa tu tak pandai Arab lagi. Baca buku terjemahan Melayu, fatwa kontemporari yang dia tulis. Awal sekali dia tulis 60-an kot buku tu. Dia tulis banyak. Buku tu baca. Kita lihat cara penulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni, fatwanya simple tetapi menyelesaikan masalah. Jadi pada saya, penilaian yang dibuat oleh banyak majlis-majlis fatwa kerajaan-kerajaan mana-mana negeri adalah kajian yang sebenarnya, walaupun namanya majlis fatwa, tetapi dia sebenarnya mengajar orang tentang idea akademik. Kebanyakannya begitu. Majlis fatwa buat keputusan, pandangan A, B, C, D, dalil A, B, C, D, ini kesimpulannya. Untuk orang awam membaca dan memberi kesan pada jiwa mereka, susah. Tapi penulisan Qaradawi simple. Ada dalil di situ. Ada dalil, ada perbezaan pandangan disebut. Sangat simple dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang terbit dalam ummah. Ini mungkin keistimewaan Qaradawi yang dia tulis daripada tahun 60-an lagi sampai sekarang. Buku-buku terakhir dia mungkin lebih details, fiqh zakat, fiqh jihad dan sebagainya. Tapi fatwa muasirah yang dulu tu, siapa-siapa baca boleh nampak dan boleh ambil pengajaran dan jelas. Itu yang kedua. Yang last, ini terakhir. Saya pun tak nak ambil masa banyak sangat untuk soalan yang pertama ni. Qaradawi, apabila dia bercakap tentang masalah akidah sebagai contoh, Ustaz Abu Mubarak sebut tentang masalah akidah. Qaradawi adalah orang yang keras dalam bab akidah. Bukan keras dalam bab bergaduh antara Syairah dan Salafi, dia tak keras dalam bab itu. Tetapi dalam bab yang membicarakan tentang kepentingan akidah yang betul. Jangan pakai tangkai, jangan jumpa bomoh, jangan percaya perkara khurafat. Ini dia keras. Ini dia keras dan kekerasan ini membentuk pemikiran ramai orang. Dia percaya memposisikan diri dia dalam keadaan pertengahan yang cantik. Kenapa yang cantik? Majoriti orang yang bercakap tentang jauhi khurafat, tahayul, syirik semua ni, majoriti orang adalah daripada aliran Salafi. Saya minta maaf untuk aliran lain kalau mereka marah, tapi realitinya yang duk cakap bab ni dalam masa yang sama mereka juga akan keras bercakap tentang masalah sifat Allah, tentang masalah af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Majoriti datang daripada aliran Salafi. Di samping memerangi khurafat, tahayul, syirik dan sebagainya, mereka menekankan kepentingan ikut akidah Salafi. Menjadikan pada dataran orang di bawah, okey, orang Salafi akan berpegang teguh dengan pemikiran-pemikiran yang disebarkan begini. Tapi orang yang di luar lingkungan Salafi akan kata, oh yang tu Salafi, kami Asy'ariyah tak ikut. Kami Maturidi tak ikut. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, antara keistimewaannya pada peringkat awal dakwahnya, dia tidak memberi penekanan yang sangat kuat dalam masalah-masalah ini. Pertembungan ini dia tak bagi penekanan. Kita ambil pot sangatlah. Dia sebut tapi tidak mendalam dalam bab ini, kecuali kitab-kitab yang terakhir. Awal dia tidak memberi penekanan, tapi tekanannya dalam akidah adalah untuk membasmi khurafat, tahayul dan syirik. Menjadikan bukan sekadar Salafi, kelompok pembaharuan ikut dia, kelompok-kelompok yang belajar di Mesir pada ketika itu. Di Mesir, walaupun fatwa Azhar itu, orang student kita banyak balik kata kami ikut Mesir, kami ikut fatwa Mesir, tapi syuhrah,
tentang kedudukan yang masyhur di Mesir, fatwa dia jauh lebih masyhur daripada fatwa Azhar sendiri. Jadi orang yang di luar kelompok Salafi juga, sebahagian daripada Asy'ariyah, sebahagian daripada semua kelompok pembaharuan mengambil dan menjadikan dia sebagai tokoh sebab dia berada pada satu posisi yang menarik. Saya berhenti setakat tu dulu pada saya. Ini mungkin sedikit sebanyak perkongsian awal. Last kira. 45 saat. Cuma yang menarik kan, bila saya duduk atas tadi, saya duduk dekat atas, bila saya dengar Ustaz Hasni punya penjelasan, Dr. Zaharudin penjelasan, Qaradawi ni bila saya baca benda yang berkena dengan bidang saya, bila mereka bentang pada bidang-bidang lain, menunjukkan bahawa reform yang dia buat ni tidak terhenti pada bidang yang kita suka baca ni. Beliau bercakap banyak tentang jihad, beliau bercakap banyak tentang ekonomi dan sebagainya. Hiburan pun ada tulis. Ya, hiburan nanti. Lain kali kita ada masa kita cerita pasal hiburan pula. Okey. Setakat ni dulu. Baik, jazakallah. Saya bagi lebih sebab Ustaz Salman mai jauh tuan-tuan. So kita perah dia secukup rasa insya-Allah. Okey, bercakap tentang ahli hadis, mereka dilatih menjadi fighter. Sebelah ni lebih kurang juga fighter. Saya bergaban tuan-tuan, setiap kali dia buat posting, saya baca komen. Aku orang sakit hati tuan-tuan. Yang tak tahannya, bila saya komen, ngak aku benda. Saya tak faham dan betapa banyak fake account. Tapi saya nampak Dr. Rozaimi, Prof. Dr. Rozaimi dia boleh hidup dengan tenang tuan-tuan. Relax je tuan-tuan. Nak sebut betapa masyarakat kita sukar mengurus perbezaan. Saya nak kait dengan soalan ni. Bagaimana Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia mengurus perbezaan sampai ke tahap dia boleh memimpin sebuah kesatuan ulama di mana ada ramai juga yang tak kurang juga berbeza pendapat. Dr. Rozaimi, jawab sikit. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Amin selaku moderator, yang dimuliakan Datuk Rashid selaku penasihat 2 IQ Malaysia, dan juga sahabat saya Ustaz Salman Ali, saya bersamahah Dr. Mazhar dan juga Datuk Seri Syahidan selaku ahli Parlimen Arau dan semua yang hadir pada petang ini. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama. Dan saya kira lama juga tak berucap di negeri ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Deep sangat tu Prof. Rezeki kita dapat bersama pada petang ini, dan walaupun tengok jadual petang sebenarnya, kalau tadi Abu Lehiyah sebut dia punya sesi mungkin orang akan terlentang, mungkin kalau sesi ini orang tergolek lah kan. Semua sudah, tinggal kami yang paling terakhir. Tapi berbicara tentang Syekh Al-Qaradawi. Syekh Al-Qaradawi merupakan di antara tokoh yang kalau kita tengok dari segi tabiatnya seperti mana yang Salman sebut tadi, dia kalau kita baca fatwa-fatwa dia terlalu bebas. Ya? Terlalu bebas. Maksudnya dalam fatwa muasirah, dia antara tokoh di zaman ini yang mengangkat kitab Al-Muhalla Ibn Hazmin. Di mana mazhab itu merupakan mazhab yang hampir pupus sebenarnya. Tapi beliau mengangkat semula beberapa pandangan Ibn Hazmin, walaupun tidaklah memuji secara mutlak, tetapi mengambil beberapa faedah dan mengajar kita tentang satu kaedah yang sangat adil. Iaitulah manusia ini boleh diambil faedah daripadanya, dan apabila berlaku kesilapan, kita cuba untuk memaafkannya dan memberi uzur kepadanya. Itulah Syekh Al-Qaradawi yang kita kenal. Jadi Syekh Al-Qaradawi berjaya untuk menyatukan umat ini dalam NGO ataupun kita kata dalam pertubuhan yang beliau ketuai, iaitu Al-Ittihad Al-Alami li Ulama'il Muslimin. Yang mana kalau kita melihat dalam orang kata apa, komponen ataupun yang berada dalam kesatuan tersebut, dia tidak mewakili satu pihak ataupun tidak mewakili satu aliran. Seluas mungkin Dr. Yusuf Al-Qaradawi akan mengambil orang-orang selagi mana ia Muslim. Saya difahamkan pada peringkat awal dia cuba juga untuk menyemput daripada aliran Syiah sebelum berlaku polemik. Tetapi apabila berlaku polemik, maka akhirnya Syekh Al-Qaradawi menggantikan dengan orang lain.
Dan di sana juga ada daripada aliran Ibadi dan sebagainya. Maksudnya Syekh Al-Qardawi memandang satu benda yang lebih luas, iaitu memandang umat ini sebagai satu umat yang perlu bekerjasama dalam perkara-perkara yang boleh untuk mereka bekerjasama. Inilah Al-Qardawi yang kita kenal. Dan beliau cuba menempatkan diri beliau dalam segenap ilmu yang memberi manfaat kepada umat. Tadi kita tengok daripada awal, ada yang berbahas tentang tauhid, ada yang berbahas tentang penyucian jiwa, dalam bab zakat, dalam bab jihad. Qardawi telah menjadi satu rujukan, berjaya menjadi satu rujukan walaupun beliau tidak mewakili institusi pada peringkat awal. Beliau bukan mufti Mesir. Beliau tidak ada institusi rasmi yang dilantik oleh kerajaan pada ketika itu. Tetapi fatwa muasirah, fiqhuz zakah telah menjadi rujukan oleh kebanyakan negara-negara dalam dunia ini. Sehingga boleh saya katakan dalam kebanyakan negeri di Malaysia memakai fatwa Qardawi dalam bab zakat. Ketika mana orang tak bahas tentang isu zakat gaji, Qardawi telah mewajibkan. Pandangan Qardawi mengatakan zakat gaji itu wajib kerana orang yang memakan gaji hari ini mungkin gajinya lebih tinggi daripada orang yang menanam padi orang yang menanam gandum di ladang. Ini pandangan Qardawi yang memberikan kita satu penilaian yang seimbang. Mana mungkin orang yang gajinya bertahap turus, bertahap jusa. Tuan-tuan, kalau jawatan kerajaan ni, dia ada jusa A, jusa B, jusa C. Jawatan utama sektor awam, jusa. Gajinya berpuluh ribu. Kalau zakat gaji tak wajib, orang yang tanam padi dekat Bintong, kawan Ustaz Mak Rizal, kena bayar zakat. Qardawi mengatakan ini merupakan ketidakseimbangan kalau kita tidak mewajibkan zakat. Alhamdulillah, zakat gaji itu telah difatwakan wajib untuk dibayar oleh kebanyakan negeri dalam Malaysia. Cuma satu negeri saya rasa belum difatwakan wajib lagi, iaitu negeri akulah, negeri Perak. Saya tak faham. Mungkin sudah berlaku perubahan. Kena jadi mufti tu. Oh. Tunggu saya jadi mufti nanti. Amin. Tak, gurau je. Sekali mufti Perak marah pula kan. Saya tak nak jadi mufti Perak. Biarlah orang lain yang menjadi mufti. Cuma saya nak sebutkan Al-Qardawi apabila berbahas, dia cuba untuk meletakkan bukan saja huraian akademik dan hujah. Siapa yang baca fatwa muasirah, dia akan dapati begitu banyak hujah yang akan diletakkan. Dia akan paparkan hujah yang membenarkan, hujah yang melarang. 2-3 pendapat dia akan bawa masuk. Daripada pelbagai mazhab dia akan bawa masuk. Kemudian dia akan gunakan tarjihan. Dan Qardawi memasukkan elemen adab. Qardawi menulis kitab As-Sahwah Islamiyah Bain al-Ikhtilaf al-Mashru' wal Tafarruq al-Madhmum. Al-Qardawi menyebutkan tentang manusia berbeza. Pastinya manusia itu berbeza. Yang mana hakikat ini kadang-kadang walaupun kita sentiasa berbeza, tapi kadang-kadang kita lupa. Bila kita tengok orang beza dengan kita, kita tak suka. Sedangkan manusia itu berbeza. Dan Qardawi pergi lebih jauh daripada itu. Dia mengatakan bukan hanya manusia berbeza, malaikat juga berbeza. Nak kesedarkan kepada manusia ni, perbezaan itu bukan satu masalah pun. Malaikat berbeza. Dalam hadis dia bawa hadis berkenaan dengan orang yang bunuh 100 orang tu, tiba-tiba mati di pertengahan jalan. Tuan-tuan biasa dengar hadis tu. Datuk Mufti dulu hurai hadis tu dekat KGPA, Kelab Golf. Kita dah dengar hadis tu. Dia dah bunuh 100 orang. Lepas tu dia nak pergi bertaubat. Dia bertaubat, kemudian disuruh untuk pergi berpindah daripada tempat dia. Tengah-tengah jalan dia meninggal dunia. Fakhtalafat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat bergaduh. Malaikat rahmat bergaduh dengan malaikat azab. Siapa nak ambil roh dia ni? Kerana kalau dia orang saleh, malaikat rahmat akan angkat roh dia. Kalau dia ni orang taleh, orang jahat, malaikat azab yang akan angkat roh dia. Malaikat juga berbeza pendapat. Qardawi bawa, dia kata bukan sekadar malaikat juga, para anbiya juga berbeza pendapat. Dia bawakan kisah di antara Daud dan Sulaiman. Dalam Sahih Al-Bukhari, ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan mempunyai anak. Mempunyai anak kecil. Tiba-tiba ada serigala bawa lari satu anak tu. Jadi dua-dua bergaduh. Dia kata, anak siapa yang dicuri ni? Mungkin zaman tu muka lebih kurang sama agaknya. Jadi tak kenal anak masing-masing. Anak siapa yang hilang ni? Dia kata kan?
Dalam hadis itu disebut begitu. Jadi dua-dua bawa kes berjumpa dengan Nabi Allah Daud. Yang seorang ni kata yang dibawa lari tu anak kawan ni. Yang seorang pula kata tak, anak engkau lah yang kena bawa lari, ni anak aku. Maka Nabi Daud tengok yang seorang ni lebih tua, yang seorang ni muda sikit. Dia kata anak ni sebenarnya yang untuk tua. Sehingga datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata begitu, tak ada masalah. Kita ambil pisau, kita belah dua. Kita bagi seorang. Kita bagi seorang sekerat. Selesai masalah. Yang muda ni kata, kalau begitu wahai Nabi Allah Sulaiman, tak perlulah, bagilah pada dia. Nabi Sulaiman kata, ini anak engkau, kerana kau sayang kat dia. Para anbiya juga berbeza pendapat. Jadi Al-Qaradawi membawakan kisah-kisah seperti ini untuk memberitahu kepada kita, memberitahu kepada para ilmuwan. Perbezaan itu bukan satu masalah pun, tetapi ia merupakan sarwah. Ia merupakan satu tradisi, satu kita panggil apa, kekayaan yang ada dalam tradisi Islam yang kita boleh berbincang dan berbahas. Cuba bayangkan kalau Qaradawi ini tidak menulis berkenaan dengan pemikiran dia yang dikumpulkan, kita pun tak ada benda nak bahas, tak ada benda nak wacanakan. Sebab apa? Sebab masing-masing terikat dengan madrasah madhab. Kita bukan ada masalah dengan madhab, tak ada masalah pun. Tetapi madhab ini sebagai satu platform untuk memudahkan kita belajar. Tetapi untuk memberikan solusi, kadang-kadang kita terpaksa rentas. Sebab itu ada enactment negeri-negeri, walaupun mereka declare mereka adalah mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang asas, tetapi dalam beberapa keadaan mereka terpaksa lompat kepada mazhab yang lain untuk memberikan solusi. Dan Qaradawi di antara ulama zaman moden ni yang juga mempunyai jasa yang besar apabila cuba untuk memberikan penyelesaian kepada al-aqalliyat al-islamiyah, kepada golongan minoriti Muslim yang duduk di negara barat. Jadi sebab itu Qaradawi ini menjadi rujukan utama bukan saja di dunia Islam, tetapi juga di dunia bukan saja di dunia timur, tetapi juga di dunia barat. Wallahu taala. Masya-Allah, cantik metodologi Al-Qaradawi. Terima kasih kepada Prof di atas jawapan tadi, dan mudah-mudahan dia memberi banyak pencerahan di dalam kita mengurus perbezaan di dalam masyarakat kita. Datuk, bila bercakap soal fatwa Al-Qaradawi, cukup banyak malah beliau sentiasa mendepani zaman dan sentiasa melihat pada konteks moden dan realiti semasa. Tak kurang juga pandangan-pandangan beliau sama ada dalam sudut politik, apa sahaja pun, mengundang kontroversi dan juga kritikan-kritikan daripada para ulama yang lain. Soalan saya, kita sebagai rakyat Malaysia apabila membaca kitab-kitab Qaradawi, fatwa-fatwa Qaradawi, adakah kita kena ambil bulat-bulat ataupun mungkin kita kena renovate sikit, betul adaptasikan sedikit mengikut wakil semasa? Boleh atau tidak? Kalau boleh, kenapa? Kalau tak boleh, buat apa? Silakan tu. Dia biasalah petang-petang ni dia tubik bahasa Kelantan, tuan. Fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Saudara Amin, moderator, al-afadil, panelis, al-asatidah, sahib samaha, tuan-tuan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah. Dia punya rasa ketak tu lebih daripada masuk ICC makin dulu ni. Berdepan dengan asatidzah yang hebat-hebat. Dan Datuk pergi tu bentang lah? Dah kita penyerahan. Oh. Dan gesaan. Jumpa dengan di International Court. Masya Allah. Boleh cakap Melayu lagi Pelik sikit. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Banyak yang dah diperkatakan tentang Al-Allamah Yusuf Al-Qaradawi. Kalau kita nak gambarkan, huwa jabalun min jibalil Islam. Dia suatu gunung. Al-Qaradawi wala uzaki 'ala Allah ahada. Dia adalah satu ibarat suatu gunung daripada gunung ganang Islam yang pernah diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan atas kehebatan itu, barangkali kita dah tengok, dah dengar sepanjang daripada pagi tadi, Al-Qaradawi sampai ke tahap menjadi satu institusi yang sebegini. Asasnya ialah kerana dia cintakan agama. Saya tak fikir ada orang patut ragui kecintaannya terhadap agama. Walaupun kita tahu ada penulisan-penulisan sebahagian orang yang sangat keras mengkritik, menggelar dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Bagi seorang yang kalau kita ikuti pengajiannya, baca tulisannya, dengar syarahannya,
ini adalah manusia yang sangat cintakan agama, yang sangat mempertahankan agama, yang sangat mengambil berat tentang urusan umat. Itu yang disebutkan oleh ahli panel, pembentang-bentang. Semua yang dia fikirkan ialah bagaimana menjadikan ia satu solusi kepada permasalahan umat. Saya selalu ingat kalau kita baca perkataan dia, dia kata an-nusus muhaddadah. Nas, Quran dan hadis itu terhad. Banyak tu je. Dia tak keluar yang baru dah. Wal qadaya mutajaddidah. Sedangkan isu-isu masyarakat ini senantiasa ada yang baru. Jadi kerana itu dia berusaha untuk menyelami dan memberikan satu penyelesaian terhadap isu-isu yang macam itu. Dan kalau boleh kita sebutkan lagi sifat Qaradawi. Manusia yang sangat menjunjung hurriyah, kebebasan. Kebebasan dalam berakal. Pasal tu disebutkan oleh Ustaz Salman tadi, merentasi mazhab dalam keadaan dia, kita kata tadi, teras, dia pegang sangat cintakan agama, maka dia pegang teguh dengan Quran dan Sunnah yang dibentangkan sepanjang hari tadi ni. Bila dia menghargai al-hurriyah, menghargai kebebasan, maka akal bebas untuk berfikir. Dan antara perkataan Al-Qaradawi, dia kata, aku tidak halalkan diri aku, agama aku, untuk menjadi abdi kepada barat. Maknanya bebas sampai meninggalkan asas-asas Islam. Dan aku juga tidak izinkan untuk taklid kepada mana-mana perkataan. Kerana taklid itu memandulkan akal. Itu Al-Qaradawi. Dan dia juga sangat berpegang kepada al-adalah. Saya ingat masa saya menemani Sahibus Samahah, kami pergi ke majlis zikra sempena kematian Syekh Muhammad Al-Ghazali rasanya. Bila dia Al-Qaradawi dibuat lawak. Bila dia kata, orang tanya aku, adakah manusia ini mukhayyar ataupun musayyar? Manusia ni dia ada pilihan ke ataupun semua telah Allah Ta'ala tentukan untuk dia? Dia buat jawapan, dia kata al-insan, manusia ni, fil gharbi mukhayyar. Dekat barat bebas. Wa fil syarqi, dia kata dalam negara Arab ni musayyar, dia terikat dan terkongkong. Nak menggambarkan sebenarnya itu perbahasan akidah sebenarnya dalam bab Jabariyah, Qadariyah. Tapi itu sindiran dia terhadap demokrasi, sindiran dia terhadap ruang bicara rakyat, interaksi dengan kerajaan dan sebagainya. Itu Qaradawi. Dan Qaradawi adalah manusia yang dalam dia berinteraksi ini, sebagaimana yang disebutkan ahli panel tadi, sangat beradab dengan umat, sangat beradab dengan ulama. Benda tu, saya ingat satu benda yang saya sangat jatuh hati dengan Al-Qaradawi. Bila isu Palestin, selepas tanda tangan perjanjian damai antara PM Jordan masa tu, Abdul Salam Al-Majali, kan, dengan Ishaq Rabin. Tak ingat apa dalam perjanjian apa. Tetapi waktu itu, lepas lanjutan daripada itu, ada polemik di kalangan ulama. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah antara yang dipetik menyokong konten perjanjian tersebut, mana perdamaian antara Palestin dengan Israel. Tetapi ada satu surat Al-Qaradawi mengkritik pandangan Ibn Baz ketika itu. Saya pun tak ingat dia punya detail. Tetapi ada bahasa yang digunakan sangat menakjubkan. Manusia yang sangat meletakkan ilmu dan ulama di tempatnya. Itu Al-Qaradawi. Kalaulah generasi kita, keyboard warriors kita, belajar satu hun daripada adab Al-Qaradawi, kita akan ada media sosial yang aman dan damai. Tapi bila kita duduk dalam media sosial ni, kita dah tak kenal tua dan muda, kita dah tak kenal alim dan jahil, semuanya sama. Di pasal tu kata nista keluar dengan sangat-sangat mudah. Benda tu tuan-tuan tak jumpa dalam perkataan Al-Qaradawi. Itu keistimewaan dan keindahan perkataan Al-Qaradawi. Dan bila Al-Qaradawi dia nak tukar pandangan dia, saya ingat ada satu pandangan yang saya baca. Dia sebut, aku pernah kritik Hasan Turabi, dia kata. Lama dulu.
Dalam bab Hasan Turabi memfatwakan perempuan yang sudah berkahwin, asalnya non-Muslim, kemudian masuk Islam, tetap tinggal kekal bersama dengan suaminya yang belum Islam. Qaradawi kata pada awalnya aku kritik pandangan itu. Kemudian aku berdoa kepada Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala tambahkan kepada aku ilmu, maka aku kemudiannya menarik balik kritikan itu dan aku berpandangan seperti Al-Qaradawi, seperti Hasan At-Turabi. Saya ingat 2001 Majlis Fatwa Eropah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan perkara tersebut yang dihuraikan oleh Syekh Faisal Maulawi apa semua. Ada dia punya detail tuan-tuan. Itu antara kita nak ceritakan bagaimana Al-Qaradawi berinteraksi dengan qadaya. Cuma kalau nak ambil balik kepada soalan itu tadi. Kalau kata adakah kita terima bulat-bulat Al-Qaradawi dengan segala kehebatan ilmu yang dia ada, dan tapi kalau kita dengan kita memahami kerangka jiwa dia, kerangka perjalanan ilmu dia, kita juga akan mengetahui betapa dia sendiri seperti mana para ulama mujtahidin yang sebelumnya tidak akan reda untuk orang terima bulat-bulat perkataan dia. Itu bendanya. Karena dia bila berbicara tentang ilmu, berbicara tentang taraju'at, tentang tarik balik perkataan, dia selalu ungkapkan perkataan imam-imam tentang menarik balik fatwa. Asy-Syafi'i tarik balik fatwa, ada fatwa qaul yang qadim, qaul yang jadid. Ahmad bin Hanbal ada riwayat yang pertama dan yang kedua. Abu Hanifah ada larangan tentang orang ikut bulat-bulat. Al-Qaradawi antara yang sentiasa mengungkapkan perkataan itu, bahkan dalam bab taklid Al-Qaradawi sebut ulama yang mewajibkan taklid ini ialah ulama muqallidin, dia kata. Bukan ulama mujtahidin. Itu dalam Taisirul Fiqh. Jadi kalau kita faham perkataan itu, maksudnya kita boleh tahu bukanlah semestinya kita kena ikut bulat-bulat fatwa Al-Qaradawi. Terutama kalau ia berkaitan dengan isu semasa. Ada sabab wurud perkataan ataupun isu semasa. Itu. Macam kalau kita ambil contoh tentang perempuan muslimah tadi. Fatwa itu dikeluarkan khas untuk suasana pada ketika itu di Eropah dalam keadaan yang sangat tertentu. Didetailkan oleh Majlis Fatwa Eropah. Dah tentu yang tu kita tak boleh apply kat tempat kita. Tak boleh apply. Juga dengan tarjihat pilihan pandangan Al-Qaradawi tentang nikah semula tak nikah semula. Yang tu di Malaysia kita tak boleh fatwakan begitu. Pasal di Malaysia kita ada undang-undang keluarga Islam yang menjadi bidang kuasa Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Jadi ada masih, walaupun kita menyanjung tinggi ilmunya, tetapi dalam bab idari, dalam bab peruntukan undang-undang yang berkaitan, dah tentu benda tu kita pun faham. Almarhum Yusuf Al-Qaradawi juga memahami benda tu. Kita tidaklah akan menerimanya bulat-bulat. Satu. Dan kalau kita kata kita tolak, ramai je ulama yang tolak pandangan Al-Qaradawi dalam banyak perkara. Bahkan menilai semula perkataan tersebut. Al-Qaradawi sendiri pun dia tarik balik antara perkataan dia. Yang saya ingat antara dua yang berkaitan. Satu yang itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian Al-Qaradawi dia pernah fatwakan keharusan untuk orang Palestin menyertai parlimen Israel, Knesset. Tapi kemudiannya dia tarik balik. Atas titik dan Qaradawi dia tak hesitate untuk tarik balik fatwa dia. Dia tak rasa dengan ditarik balik dia rasa satu penghinaan. Pasal titik tolaknya tadi ialah untuk menyelesaikan masalah umat. Dia berjiwa besar untuk menarik balik. Dan dia sangat menghargai orang kritik dia. Bagaimana kalau kita tengok dia menghargai hasil kerja Syekh Nasruddin Al-Albani yang mentakhrij kitab dia. Walaupun dia kata aku ada benda yang aku tak setuju dengan pandangan, ada angle tertentu, tetapi bagaimana dia menghargai orang. Itu Al-Qaradawi. Jadi kalau tanya kita, adakah kita perlu terima bulat-bulat? Dah tentu tidak. Dan adakah kita akan tolak mentah-mentah? Juga tidak. Kalau kita kata nak tolak mentah-mentah, tentu tuan-tuan nak kena buat satu lagi simposium nak tolak pandangan Al-Qaradawi selepas dibentang kat begitu ramai asatizah kita tadi tentang kehebatan fatwa Al-Qaradawi. Tak, kan? Tapi kalau kita kata saya tak setuju yang ni. Al-Imam Malik kata kullu kalam yu'khadh wa yurad.
setiap perkataan manusia itu boleh diambil, boleh ditolak, melainkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya fikir untuk permulaan yang itu dulu. Jazakallah, Datuk. Okey, saya nak kembali kepada Ustaz Salman sebab tadi saya teringat Ustaz Usni bila dia bentang tentang zakat, di mana fi sabilillah itu merangkumi mereka yang pergi belajar, pondok, universiti. Tapi kadang-kadang orang pondok juga kata dia baku sampahkan tulisan-tulisan Qaradawi. Kan dia kata Qaradawi ni sewil dan sebagainya. Tetapi kita tak dapat menafikan. Tak apa tuan-tuannya, tak faham. You know, you don't know, you don't know. Dia tuan-tuan tak payah Google. Tapi yang saya nak fokuskan pada Ustaz Salman, sejauh manakah influence, pengaruh Al-Qaradawi sama ada sewaktu hayatnya, even sampai sekarang pun, di dalam kita menetapkan hukum di negara kita Malaysia. Tak kira dalam perbankan ke, di dalam muamalat ke, dalam apa jua. Fadhal Ustaz Salman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Influence ataupun kesan-kesan Al-Qaradawi. Saya nak mulakan, mungkin kita boleh bincangkan soalan ni daripada dua sudut. Sudut individu dan juga dalam negara menerima fatwa itu. Saya nak mulakan daripada yang pertama, individu, pada peringkat individu. Tadi Ustaz Rashid sebut satu perkara yang menarik berkaitan dengan Qaradawi ni dia sayang agama. Kita nampak daripada tulisannya, fatwa-fatwanya, dia sayang agama. Meskipun ada beberapa kontroversi, Tapi saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok kontroversi ni, apa penyelesaian yang Qaradawi bagi. Kalau kita boleh ambil satu contoh kan, di kalangan fuqaha, sangat jelas yang laki perempuan tak boleh pegang tangan lah. Pegang tangan bini ataupun adik-beradik je lah. Laki perempuan biasa tak boleh pegang tangan. Yeah. Fatwa yang sama, bin Baz keluarkan fatwa yang sama. Ada banyak hadis yang mana Aisyah radhiyallahu anha kata makanan Nabi yamussu biyadihi imra'atan, Nabi tak sentuh dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi tak sentuh perempuan. Bahkan ada hadis yang mungkin riwayat hadis dhaif, riwayat Al-Baihaqi disebutkan la an yut'ana ahadukum bimakhitin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu laha. Seseorang daripada kamu itu ditusuk dengan besi, daripada satu potongan besi di kepalanya, lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tak halal untuk dia sentuh. Ini yang masyhur di kalangan fuqaha. Qaradawi dia membahaskan hukum di Eropah menjadi kebiasaan, ataupun di Mesir juga menjadi kebiasaan. Satu orang dia daripada kecil dia salam dengan makcik dia pergi travel mana-mana, dia balik umur dia mungkin 12-13 tahun, dia dah balik bini kepada pakcik dia, makcik dia yang tengok dia daripada kecil tak pakai apa-apa sampai boleh salam ke tidak, macam mana tu? Satu orang yang dia budaya Mesir dan Sudan sama juga, yang di luar kelompok Islamis ni, salam dengan orang tua-tua ni pada mereka mereka anggap macam respect, sama macam orang putih, respect. Mereka tak bagi beza. Di kalangan fuqaha, majoriti fuqaha jelas, ini makcik aku, okey, boleh salam. Ini pakcik aku punya bini, oh stop, ini tak boleh, ini bukan mahram. Kita hormatilah pandangan tu, ada hadis. So Qaradawi apabila membahaskan isu ini, dia menyebutkan bahawa hadis tadi tu yang mana Nabi SAW kata kamu ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada kamu sentuh tangan perempuan. Qaradawi kata untuk amalan sentuh tangan perempuan ni, azab itu macam tak teli, azab itu terlalu besar dibandingkan dengan kalau dikatakan itu kesalahan. Jadi Qaradawi kata artinya di sini hadis ini menunjukkan bahawa yang tak boleh tu bersama, hadis itu menunjukkan ancaman melakukan hubungan kelamin dengan perempuan. Arab menggunakan perkataan mas sebagai majas ataupun perumpamaan bagi menggambarkan hubungan kelamin lelaki dengan perempuan. Qaradawi menyebutkan, dia kata pada pandangan dia sendiri, ya, Nabi SAW sebagai penghormatan diri Nabi tak salam, ataupun tak sentuh tangan perempuan ajnabi. Tetapi Al-Qaradawi menyebutkan bahawa ada beberapa riwayat-riwayat lain, trend hadis marah dia sebab dia pun ambil riwayat dhaif juga, yang menunjukkan bahawa Nabi tak salam dengan perempuan masa bai'ah, tapi Umar yang pergi salam. Ada riwayat, tapi itu dhaif juga. Ada riwayat yang sahih yang mana Nabi SAW sebagai tanda tawaduk Nabi SAW, budak-budak perempuan kecil di Madinah boleh ya'khudh biyadihi, ta'khudh biyadihi, boleh tarik tangan Nabi bawa jalan dan sembang. Guru hadis kami Dr. Bayanuni masa ajak, dia kata Qaradawi salah faham hadis ni. Hadis ni bukan cerita pasal tarik tangan, hadis ni cerita tentang Nabi menyantuni.
Tapi Qaradawi kata hadis ni menunjukkan tarik tangan, menunjukkan itulah yang aku faham. So Qaradawi kata kalau ada keperluan, jauh daripada nafsu, jauh daripada fitnah, ada keperluan untuk salam, itu tak apa. Pandangan ni kontroversi. Pandangan ni membuatkan dia dikritik oleh ramai orang. Tapi kejujuran dia lah, kejujuran dia. Walaupun kita tak setuju dengan dia. Sama juga dengan isu ucap selamat hari raya kepada orang bukan Islam, kepada Kristian dan sebagainya. Qaradawi menyanggahi majoriti ulama yang kata tak boleh. Ucap selamat hari raya ni Christmas diumpamakan seperti hari raya tu sebahagian daripada agama mereka. Bila kita ucap selamat hari raya kat mereka, kita redha dengan agama dia. Hari Christmas ke, hari Deepavali ke, hari Thaipusam ke apa, kan nampak macam kita redha dengan agama dia. Ini bab tauhid, tak boleh. Qaradawi menilai fatwa ni di sudut Eropah, apa yang menjadi amalan di sana, ucapan ini sebagai satu keperluan yang mana kalau tidak orang Islam pada dataran orang awam, semua orang ucap kat semua orang. Jadi kalau itu tidak diucap kembali, ini akan memberi gambaran yang buruk kepada orang Islam dan sebagainya, dia benarkan. Dia dikritik oleh ramai orang yang kata tak boleh. Tapi fatwa tu di Eropah lah, dia sebut untuk mereka. Dalam masa yang sama, saya ingat sekali Qaradawi pernah khutbah di Masjid Omar Al-Khattab di Qatar, dekat-dekat dengan Christmas. Qaradawi ni dia orang yang besar. Di samping ilmu dia besar, badan dia juga besar. Dr. Yusuf Qaradawi dia besar. Jadi 10 tahun terakhir sebelum dia meninggal dunia ni, dia tak larat berdiri. Dia khutbah Jumaat pun dia nanti duduk. Dia duduk atas, dia khutbah Jumaat panjang lah. Kalau nak balik awal jangan pergi. Dia tipai betul yang punya panjang. Kau-kau lah. Kau-kau yang dia bagi. Dengan bahasa Mesir dia lah. Bahasa Mesir, dia tulis sastra cantik. Tapi dia cakap Mesir lah. Buka mulut bunyi Mesir. Dia membebel atas khutbah tu sebab dia kata dia pergi mall, dia nampak budak-budak pakai baju Santa Claus lah apa hari Christmas. Dia kata apa ni, apa tak ada budaya, tak ada agama, tak ada, ini semua haram, tak boleh buat, redha dengan kufur. Atas mimbar khutbah. Mungkin dia jarang pergi mall kot, sekali tu ya dia pergi. Dia pergi, dia tengok, dia marah, ini tak boleh, mana boleh raikan Kristian sampai macam ni, pakai pakaian macam depa. Itu kat Qatar. Kalau dia main Kuala Lumpur, mampu ya, time Christmas, habis. Lagi teruk. Tapi dia marah betul. Nak menunjukkan pada dataran individu ni, fatwa dia satu, saya setuju dengan Ustaz Rashid, Datuk Rashid. Saya kenal lama, sebab tu saya panggil Ustaz. Sebelum Datuk ke? Sebelum Datuk. Masa saya kenal dulu, keluar tajuk sikit ya. Saya umur 16 tahun, pergi ke IQ belajar. Dengar Ustaz Rashid dengan Dr. Mazhar cakap Arab, saya dengar apa mereka ni? Mereka cakap Arab macam kita dengar, oi power ya mereka ni. Power, time tu power. Time ni pun power juga. Tapi bila kita dah belajar Arab, baru kita tahu, oh rupanya boleh nak cakap macam ni. Tapi time tu kita impress lah. Power daripada orang sembang bahasa Arab. Apa tajuk tadi? Qaradawi, khutbah keras. Masa khutbah, dia keras dan dia bersungguh-sungguh marah orang pergi sambut Christmas. Nak menunjukkan bahawa dia ada kejujuran dia tu pada fatwa dia. Walaupun pada fatwa-fatwa yang sebahagiannya kita tak setuju, majoriti ulama tak setuju, tapi dia menunjukkan bahawa bukan fatwanya itu untuk bermudah-mudah menjual beli agama. Itu bukan dia. Jadi ini dataran yang pertama. Pada peringkat individu, fatwa dia memberi jalan keluar kepada ramai orang jugalah. Tentang bank susu yang ramai orang tak bagi. Bank susu ni di Malaysia sampai sekarang majlis fatwa tak bagi. Qaradawi kata ada keperluan budak-budak kecil yang lahir awal tak cukup sifat apa semua ni nak minum susu. Nak minum susu ikut fatwa majoriti ulama tak boleh bagi susu sesuka hati. Dia kena register sebab sabit nasab. Sabit nasab kena register ni susu siapa, bagi kat siapa sebab dia tu jadi anak susuan. Tapi bila isu ni nak dijadikan secara besar, dalam skala yang besar, hospital nak ada supply yang sentiasa ready, Qaradawi kata buatlah bank susu, ambillah susu siapa, orang tu pun tak kenal, jalan macam biasa. Tapi kebanyakan fatwa tak bagi, tak setuju. Dengan hujahnya, dengan istimbat dia, ya ada pandangan yang orang tak setuju, tapi pandangan dia telah memberikan jalan keluar kepada ramai orang dalam banyak kes, dalam satu bab. Di peringkat institusi pula, sebagaimana yang disebut oleh tokoh-tokoh lain sebelum tadi masa pembentangan mereka, dalam bab zakat, Dr. Zaimi sebut, Ustaz Sunyi sebut sebelum tu, dia memberi jalan yang bukan sekadar memberi jalan, memudahkan urusan negara untuk menambahkan kutipan zakat. Antara satu jasa besar Qaradawi adalah untuk unify di antara zakat dan teks, itu dia ketengahkan. Ini penting juga sebab takkan nak ambil duit orang dua kali. Jadi bila dia ambil dapat potongan, ini satu perkara yang penting dalam membentuk institusi. Qaradawi juga keras dalam perbankan Islam. Dia sangat keras. Dia sebut kerja di bank riba bukan bank Islam tak boleh. Dia keras dalam bab ni. Jadi saya nak tunjukkan yang dia ni jujur dengan agama. Dia jujur walaupun pandangan dia sebahagiannya kita tak setuju. Dia bukan orang yang boleh dijual beli.
Yang kedua, tentang hubungan dengan pemerintah. Qaradawi menyebut banyak benda tentang hubungan dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu jahat, tagut, berleluasa kehancuran dan sebagainya, dia membenarkan untuk pemerintah itu boleh ditegur. Tapi dia mengajar bahawa kena nilai maslahah dan mafsadah mana yang lebih besar. Kalau kamu keluar pergi berhimpun ramai-ramai membawa mafsadah yang lebih besar, jangan buat. Tetapi kalau buat begitu membawa perubahan, kamu boleh buat. Menilai kepada sudut maslahah dan juga mafsadah. Orang kata Qaradawi punya pasal lah yang berlaku Arab Spring. Kita tahu Qaradawi imam yang besar, tapi dia tidak sebesar itu untuk boleh initiate Arab Spring. Tak. Itu fenomena semula jadi, kemarahan rakyat, mereka bangkit, mereka tekan kerajaan. Qaradawi memberi fatwa yang jelas. Apabila berlaku pertembungan, dia bersama dengan puak yang dizalimi. Jadi itu berkaitan dengan politik. Tentang jihad juga, pandangan Qaradawi tentang jihad, hubungan dengan bukan Islam, Qaradawi dan juga Al-Buti, mereka bersama-sama keras juga mengkritik salah satu pandangan Al-Imam Syafi'i tentang kedudukan orang bukan Islam yang membayar dia bayar jizyah. Untuk siapa kita ambil jizyah? Untuk kita jamin keselamatan dia. Kebanyakan pandangan fuqaha berpandangan siapa sahaja orang bukan Islam, dia duduk dalam negara Islam, dia bayar jizyah, kita bagi nama cukai lah, dia bayar cukai, itu telah memadai untuk dia. Kita jamin keselamatan dia. Cumanya dalam bab ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ada pandangan yang berbeza sedikit. Pandangan Al-Imam Syafi'i, ini hanya tertakluk kepada pengikut agama-agama yang well established. Dia ada agama yang dah memang ada, Kristian, Yahudi, Majusi terdahulu yang memang dah ada agama, dia boleh buat begitu. Jadi bayar cukai, kita jamin keselamatan dia. Tapi bagi orang yang mengikut agama baru, Ayapin lah. Ayapin, tapi di zaman itu maksudnya Hindu, Buddha pun tak sampai di situ juga. Tak sampai di situ, tapi kalau ambil konteks kita yang baru ni, agama-agama baru. Al-Imam Syafi'i kata, untuk menganut agama-agama baru tak boleh. Itu tak terpakai, jizyah tak terpakai. Jizyah hatta yu'tu jizyatin an yadim wa hum saghirun, hanya dipakai untuk pengikut agama yang ada established ni. Agama baru tak pakai. Perang dengan mereka sampai dia masuk Islam. Qaradawi mengkritik. Qaradawi mengkritik, Al-Buti juga mengkritik, bersama-sama mereka kritik. Menunjukkan bahawa pandangan ni tak boleh diketengahkan. Kerana pandangan ini digunakan oleh kelompok ekstremis yang Boko Haram apa semua ni, dikumpul orang ramai-ramai, ucap syahadah ke tak? Tak ucap syahadah, serap. Someone kena address, dan Qaradawi address. Ya, dia disebut dalam kitab fiqh, tapi ini satu perkara yang tak boleh diikuti dan tak boleh dipegang. Itu antara satu isu yang beliau sebut. Antara isu lain, hubungan dengan bukan Islam, kahwin dengan Kristian dan Yahudi, balik kepada cerita tadi, pada dataran individu. Tentang cerai, perlu tak cerai, Ustaz Rashid dah sebut. Kahwin macam mana? Dengan siapa boleh kahwin? Fuqaha zaman moden bila melihat kerosakan Yahudi dan Kristian, ramai yang kata Yahudi Kristian susah dah nak cari zaman ni. Kristian dah korup agama dia, habis dia tukar habis semua. Daripada benda yang tak ada jadi ada. Jadi kalau nak kahwin, hanya original Kristian dengan original Yahudi je boleh. Siapa dia? Siapa dia? Original je boleh. Kalau yang tak ori, yang dia dah tukar habis semua, tak boleh dah. Qaradawi bila bahaskan isu ni, dia membahaskan, dia kata tak begitu. Kesesatan mereka bukan mula hari ni. Daripada zaman Nabi lagi, dia pada sesat dah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu di antara tiga Tuhan. Yahudi membunuh para nabi. Yuharrifunal kalim an mawadhi'ihi, menukar perkataan daripada kitab-kitab Allah. Dari zaman tu dah sesat dah. Qaradawi kata nama dia Kristian, nama dia Yahudi, laki nak kahwin, kahwin lah. Berani ke tak berani je. Itu je cerita dia. Jangan pandang sini, Ustaz. Tak, dia cerita dia macam tu je. Saya saja buka WhatsApp ni. Dia menunjukkan bahawa fatwa dia ni memberi jalan kepada ramai orang dan juga memberi kesan, kerana kadang-kadang dia pilih je dalam banyak-banyak fatwa yang ada, tetapi kesan dia pada dataran individu dan juga institusi saya rasa sangat besar. Wallahu a'lam. Ya, seperti mana yang Dr. Zahrin disebutlah, berubahnya ijtihad, berubahnya zaman dan tempat. Dan apa yang disebutkan oleh Ustaz Saman tadi menunjukkan bahawa Qaradawi ni dia champion dalam fiqh taisir, memudahkan untuk memberi solusi. Saya nak tanya kepada Dr. Rora, kita bila bercakap pasal fiqh taisir ni, sejauh mana kita ni perlu menggunakan pendekatan fiqh taisir ni, sebab dibimbangi ada yang salah seorang pembentang sebut dia terlalu far to right, far to left, far to right kan. Ada yang
terlalu mutasyaddidun, terlalu keras. Ada yang mutasahilun, terlalu memudahkan. Apa dia punya boundary? Kita nak memudahkan, tapi sampai setara mana? Prof. Okey. Ini isu yang biasa kita bincang apabila negeri Perlis mengatakan mereka meraihkan kesemua mazhab dan tidak melazimkan diri mengikat dengan satu mazhab. Saya ingat Kak Angelina Tan, dia kata, saya suka tengok Dr. Mazhar. Mudah, dia kata. Tak menyusahkan. Oh, quote and quote. Ya. Jadi, biasanya tomahan yang diterima adalah mereka ini tolak mazhab, mereka ini tak pakai mazhab, mereka ini cacar merba, rojak, mazhab rojak. Walaupun mungkin yang bercakap itu pun sebenarnya masih shopping di Shopee yang tidak sah pun ikut mazhab Syafi'i. Masih lagi membayar zakat menggunakan duit masih mengikut lagi mazhab beli kat Hanafi. mesin gedegang kan? Ya, masih lagi membeli air di mesin gedegang yang mana tahu mesin gedegang kan? Tekan masuk duit, tekan gedegang keluar air kan. So itu pun tidak ada ijab dan qabul yang disebutkan secara lafaz menggunakan mazhab Hambali. Jadi fuqaha berbahas, ulama usuliyun, ulama usul-usul fiqh berbahas, adakah orang awam ini wajib beriltizam dengan satu mazhab dalam semua keadaan? Ada yang mengatakan wajib, tetapi kebanyakan ulama usul fiqh, Ibn Barhan, Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahkan kebanyakan ulama moden di zaman ini, termasuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili, termasuk juga Syekh Qardawi yang kita sedang bahas tentang ketokohannya, mengatakan tidaklah wajib bagi orang awam itu beriltizam dengan satu mazhab. Saya pernah pergi satu ceramah, dia orang jemput saya lah. Ceramah ni orang yang jemput tu baru pertama kali dengar daripada saya. So dia kata, Ustaz, kita ni boleh ke nak keluar daripada mazhab ni? Kita ni mazhab Syafi'i ni kan. Saya tanyalah, soalan saya tanya, abang kalau solat kan, solat bila bagi salam macam mana? Saya nak tahu. Lepas tu dia malu nak cakap. Saya kata, saya bukan nak hentam ni, saya nak tahu je. Lepas tu saya bagi option. Siapa yang bila bagi salam dia pandang kiblat dulu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. So masing-masing jawab. Lah kali saya kata, yang abang ni, abang punya cara gerakan ni yang ada tunduk, itu mazhab sendiri. Itu bukan mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i dia tak ada tunduk-tunduk macam tu kan, dia tak ada hangguk-hangguk gitu. Jadi kadang-kadang orang ini dia rasa macam dia beriltizam dengan satu mazhab, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita mewajibkan ataupun melazimkan orang beriltizam dengan satu mazhab, maka dia akan membatalkan mazhab, dia akan membatalkan amalan orang awam. Ini yang jadi sukar. Jadi contoh apa yang berlaku di Perlis baru-baru ini, apabila kita mufti menikahkan pasangan kan, satu pasangan dengan menggunakan mazhab majoriti ulama, jadi ada orang yang melazimkan orang awam tu nak kena ikut mazhab Syafi'i juga, sedangkan itu bukan lazim. Kita tak boleh mengilzamkan, kita tak boleh mewajibkan kepada orang lain benda yang tak wajib pada pandangan dia. Itu yang cuba dilakukan oleh kebanyakan ulama moden di zaman ini untuk memberikan keluasan dalam mazhab fiqh, untuk memberikan keluasan pada orang awam. Qardawi di antara ulama yang luas dalam bab ni, taisir. Bahkan dia banyak bawa riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi SAW ini mementingkan kemudahan kepada orang awam. Sampaikan ada orang Badui datang jumpa Nabi SAW, dia kata, aku tak nak buat benda-benda yang sunat, aku nak buat benda yang wajib aja. Nabi kata apa? Nabi kata kat dia, aflah in sadaq, dia akan berjaya, dia akan masuk syurga kalau dia betul-betul cakap benar. Tak buat benda sunat pun tak apa, yang penting dia jaga je benda wajib. Kerana dia orang Badui yang datang berjumpa dengan Nabi SAW itu baru pertama kali. So bila dia dapat jaga benda yang fardu, itu sudah menjadi satu parameter yang cemerlang lah untuk dia, berbanding dengan sahabat-sahabat yang memang melazimi Nabi SAW. Al-Qardawi membawakan riwayat Nabi SAW mendengar tangisan budak kecil sewaktu Nabi sedang menjadi imam. Fatajawaz fi salatihi, Nabi mensegerakan salatnya, makhafata ayyu'dhiya ummahu, kerana Nabi bimbang akan menyakiti ibunya. Tetapi Al-Qardawi, walaupun kita melihat dia mementingkan fiqh taisir, mementingkan kemudahan dalam berfatwa, dia tidak memfatwakan sesuatu yang bersifat warak kepada orang, tetapi dalam masalah tatabbu' rukhas, dalam masalah mengambil pandangan-pandangan yang syaz, dia agak serius. Pandangan-pandangan yang ganjil, pandangan-pandangan yang
kita kata tidak langsung bersandar kepada nas, tidak langsung bersandar kepada kaedah, dia agak serius. Bahkan dia ada menulis kitab, antara kitab yang ditulis Al-Fatwa Bainal Indibat wa Tashayyub. Fatwa di antara kekemasan dan kecelaruan. Dia mengarang kitab ni nak bagi tahu fatwa mesti ada, walaupun kita mungkin bebas nak mengambil pandangan-pandangan, tetapi mesti mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Kerana di sana ada panduan yang perlu diletakkan, yang perlu dipatuhi. Al-Qardawi menulis kitab Al-Fatawa Asy-Syadzah, mengumpulkan pandangan-pandangan yang syadz daripada ulama zaman dulu sehinggalah ulama-ulama moden. Dia bawakan pandangan Ibnu Hazmin. Umpamanya Ibnu Hazmin dia agak literal dalam memahami nasyara. Bila Nabi SAW kata la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid, janganlah ada salah seorang daripada kamu kencing di dalam air yang bertakung kemudian mandi di situ ataupun ambil wuduk di situ. Ibnu Hazmin oleh kerana dia zahiri, dia kata kalau dia kencing kat luar, dia kencing dalam bekas, lepas tu dia tuangkan bekas di dalam air yang bertakung, dia boleh minum kat situ, dia boleh ambil air wuduk kat situ. Sebab Nabi kata jangan kencing dalam, sekarang dia kencing kat luar. Walaupun air kencing dah dimasukkan ke dalam. Dia kata ini jumud fil fatwa. Ini merupakan satu literal yang akal kita tak boleh nak terima. Al-Qardawi menghentam dalam masalah ini. Bukanlah menghentam, kita mengkritik pandangan Ibnu Hazmin dalam masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang akal kita rasa macam betul juga Al-Qardawi membawakan satu fatwa Yahya Al-Laythi. Ketika mana dia ditanya tentang hukum pemerintah pada zaman itu, pada zaman Bani Umayyah, yang mana Abdul Rahman bin Hakam, kalau tak silap, dia bertanya tentang hukum seorang suami bersetubuh dengan isterinya di siang hari di bulan Ramadan. Apa yang patut kena atas dia? Yahya Al-Laythi mengatakan, kamu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh yang lain, yang tu saja. Orang tanya dekat Yahya, bukankah kalau dalam mazhab Maliki boleh pilih? Boleh bebaskan hamba? Boleh puasa 2 bulan berturut-turut? Ataupun boleh beri makan kepada orang miskin? Dia kata, kita tak boleh berikan dia pilih. Sebab mazhab Malik dia boleh pilih antara 3 ni. Majoriti yang kena ikut turutan. Majoriti pertama kena bebaskan hamba dulu. Yang kedua kena puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga tak boleh baru bagi orang miskin makan. Kan? Jadi, dia kata kalau ikut mazhab Maliki boleh pilih. Dia kata kita tak boleh bagi dia pilihan. Tak boleh bagi dia pilihan. Sebab apa? Sebab dia kan pemimpin, dia kaya. Kalau kita suruh dia bebaskan hamba, berlambat-lambat hamba dia ada. Dia boleh bebaskan aja. Kalau kita suruh bagi orang miskin makan, dia kaya. Usah kata 60 orang, 1000 pun dia boleh bagi makan. Jadi tak ada rasa insaf pada diri dia. Kita bagi dia 2 bulan turut-turut, baru dia rasa penyesalan. Siapa suruh? Dia kata kan. Dah orang kata, dah Nabi kata tak boleh. Al-Qardawi, kalau kita dengar alasan ni, rasa macam logik tak? Logik juga kan. Tapi Qardawi mengkritik pandangan ni. Dia kata tak boleh. Kerana dia kata, dalam menyelesaikan kafarah ini, dia bukan hanya nak menghukum orang yang melakukan kesalahan. Kerana syarak, bila meletakkan hukum, dia dah ambil kira dah semua tu. Kerana ada penganut yang memang miskin, ada Muslim yang dah kaya. Jadi kalau kita nak rakyat orang kaya, tak perlu ada 3-3 hukum ni. Jadi dia kata, Qardawi kata, tengok balik pada hadis. Hadis kata apa? Hadis kata kena bebaskan hamba dulu. So dia ada hamba tak? Kalau dia ada, bebaskanlah hamba. Dan kalau ikut mazhab Maliki boleh pilih. Dia boleh pilih. Qardawi kata, kita bukan hanya nak hukum dia. Kita jangan lupa dalam bab kafarah bagi orang yang berjima dengan isterinya di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan ini, membebaskan hamba itu ada maqasid lain. Ada maqasid lain, iaitu ada tujuan lain, nak membebaskan seramai mungkin hamba-hamba yang ada dalam kerajaan Islam yang ada pada ketika itu. Jangan ingat nak hukum dia je, ni yang jadi hamba lagi ni ramai ni. Jadi kalau dia buat kesalahan, seorang terlepas, seorang lagi terlepas, seorang lagi terlepas. Biarlah dia buat pun. Kalau dia memang tak kisah dengan dosa dia. Yang penting lagi ramai orang terlepas. Dan ini merupakan di antara maqasid yang memang Islam nak buat. Yang memang Islam nak lepaskan seramai mungkin hamba pada zaman itu. Kemudian Al-Qardawi bawakan fatwa di zaman moden ini yang bercanggah dengan Quran umpamanya. Ada di antara
fatwa-fatwa yang membenarkan minum arak demi untuk memanahkan badan di negara barat, dia kata ini clear bercanggah dengan Quran. Ada yang cuba untuk menghalalkan babi kerana dia kata babi ni haram sebab dia kotor. Dia ada cacing pita lah pada dalamnya. Jadi kalau kita masak dengan suhu yang tinggi jadi mati dah daging cacing tu, jadi kita boleh makan. Buat masak kicap buah black pepper. So ini semua bercanggah dengan nas. Kemudian dia bawa juga fatwa-fatwa yang syadz yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Yang bercanggah dengan sunnah. Antara fatwa yang dia kritik dalam kitab tersebut ialah fatwa seorang alim daripada Mesir umpamanya. Daripada Mesir ada seorang ni, dia seorang yang saleh, nak menyelesaikan masalah. Bila mana dia melihat pejabat-pejabat kerajaan di Mesir pada ketika itu ada percampuran di antara lelaki dan perempuan, dan ada yang berduaan dalam satu ruang yang ditutup dengan pintu, sehingga mereka ni dianggap khalwah. Jadi dia kata nak selesaikan macam mana? Dia kata bolehlah yang lelaki yang dewasa ni menyusu dengan perempuan ni, jadi boleh jadi mahram. Syekh Al-Qaradawi mengkritik pandangan ni. Dia kata, mana mungkin orang lelaki yang dah dewasa, yang dah bermisai macam Ustaz Adli ni, tiba-tiba boleh menyusu dengan seorang perempuan. Jadi dia kata yang ni tak boleh diterima. Walaupun sebenarnya pandangan tu ada hadis. Kita tahu kan, sahlah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyusukan salim. Tapi itu adalah satu dipanggil apa? Qadiyah muayyanah, satu qadiyah, satu isu yang tak boleh dikiaskan kerana dia datang menyalahi kaedah khas untuk dia saja. Kerana ada hadis yang lain, bahkan ayat Quran juga menyebutkan, dalam hadis disebut innamar radha'ah fil maja'ah, kerana menyusu itu ketika mana bayi itu dalam keadaan yang lapar, yang memerlukan makanan yang tak ada makanan lain, iaitu di 2 tahun ke bawah. So ada juga fatwa yang dikritik oleh Qaradawi apabila fatwa itu bercanggah dengan maqasid syar'iyah. Umpamanya dia mengkritik golongan ahbash yang mengatakan duit kertas kita pada hari ini tak dikira sebagai nuqud, tak dikira sebagai mata wang, sehingga tidak berlaku zakat, tidak berlaku riba padanya. Cuba bayangkan, kita pergi buat loan kat bank konvensional tak dikira riba. Ini fatwa yang popular, dikritik oleh Al-Qaradawi dan disandarkan kepada ahbash. Ada juga fatwa juga disandarkan kepada ahbash, disebutkan oleh Qaradawi dalam kitab dia Fatawa Syadzah, yang mengatakan sebagai helah, kalau tak nak pergi sembahyang Jumaat, siapa yang makan bawang tak payah pergi sembahyang Jumaat. Oh, senang macam tu kan? Jadi kalau kita malas pergi sembahyang Jumaat, tak payah pergi musafir, makan bawang aja. Sedangkan dia kata para fuqaha apabila berbahas tentang isu Nabi SAW mengarahkan untuk meninggalkan masjid bagi orang yang makan bawang dan bawang putih ni, bukan sebagai satu keringanan, tetapi sebagai satu hukuman. Jadi naratif itu mesti diberikan untuk hukuman. Engkau ni telah buat satu benda, makan bawang dan bawang putih yang mentah, kalau tak boleh hilangkan bau mulut, jangan pergi masjid. Seperti mana yang Ustaz Salman sebut tadilah, tak boleh pergi sembahyang jemaah, menjadi satu siksaan kepada orang saleh. Bahkan fuqaha ketika berbahas tentang isu ni, mereka hanya bahas tentang solat jamaah, bukan solat Jumaat. Solat Jumaat dia tak kena pergi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada satu nukilan, siapa yang makan bawang putih dan bawang besar, bawang merah ni, yang mentah ni, kalau berbau mulut tetap kena pergi sembahyang Jumaat. Kalau dia wajib pergi, dan dia berdosa kerana makan benda tu. Jadi ini benda-benda yang dikritik oleh Syekh Al-Qaradawi dalam kitab dia Fatawa Syadzah. Nak membuktikan kepada kita, walaupun dia bebas dalam memilih pandangan, pandangan yang dia utarakan tu mempunyai asal, mempunyai kaedah, mempunyai usul yang dipegang. Kita tak pernah dengar mungkin sebelum kita baca fatwa dia. Contohnya dia pernah fatwakan orang di Eropah boleh sembahyang Jumaat sebelum Zuhur. Kita yang biasa baca buku kitab mazhab Syafi'i ini mungkin terlompat-lompatlah sikit. Mana pula sebelum Zuhur boleh sembahyang Jumaat ni? Bila kita baca fatwa dia, ada rupanya nukilan dalam mazhab Hambali. Bila kita tengok, dalam kitab Hambali ada hadis dalam Sahih Muslim yang dijadikan panduan. Walaupun sebenarnya pandangan tu taklah dipegang oleh majoriti ulama takwil hadis tu, tapi Hambali pegang. Ada juga fatwa yang dibenarkan untuk solat Jumaat lepas habis waktu Zuhur, waktu Asar, kerana dia pegang dengan mazhab Maliki. Dia juga sebut dalam fatwa tu, kalau boleh pegang dengan mazhab Jumhur kerana ini yang lebih kuat. Tapi kalau dalam keadaan darurat tak mampu untuk orang-orang di barat sana, maka boleh pegang pendapat Hambali. Kalau tidak, boleh pegang pada mazhab Maliki. Ini yang disebutkan oleh Qaradawi, nak jauhkan diri daripada fatwa Syadzah yang bercanggah dengan dalil-dalil yang qat'i,
berpegang dengan usul yang benar. Wallahu a'lam. Masya Allah, menjadikan satu hukum itu sentiasa hidup. Terima kasih Prof. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan terakhir, baru tenang. Sebab kita nak merealisasikan apa yang Dr. Zahruddin sebut. Di negara luar mereka buat daurah 7 hari kan. So terbiah kita hari ni sampai pukul 7 insya-Allah. Gurau je tuan-tuan. Okay Datuk, yang terakhir, apabila Qaradawi ni dia juga memberi panduan di mana beliau menegur kita bukan hanya berpegang kepada fiqhun nusus, iaitu berpegang pada nas, tapi mengambil kira fiqhul waqi', kemudian fiqhul aulawiyat, muwazanat dan juga fiqhul taghyir. Mohon Datuk ulas sedikit agar kita bila melihat sesuatu nas bukan kita ambil buta lagu tu tanpa melihat suasana semasa. Fadal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan, fiqh nusus maknanya kita memahami teks Quran dan hadis. Fiqhul muwazanah, kita memahami pertimbangan di antara kemaslahatan dan kemudaratan. Antara yang penting dengan yang lebih penting dengan yang tak penting. Fiqhul aulawiyat sebagai yang mana yang dibentangkan oleh Dr. Zahruddin tadi tentang keutamaan, priority. Fiqhul taghyir, fiqhul maqasid tentang memahami maksud daripada nas yang juga telah dibentangkan. Fiqhul taghyir ialah bagaimana kita mengubah umat kepada suasana tadi itu. Yang solusi kepada yang lebih baik. Itu base yang dipegang oleh Al-Qaradawi dan bukan dia seorang. Ulama-ulama boleh kita katakan itulah asasnya. Cuma kelebihan Al-Qaradawi ialah dia berjaya menghimpunkan segala fakta dan perkara ini dalam tulisan-tulisan yang mendasar, yang membumi, yang boleh difahami oleh orang awam. Yang tu. Dan Al-Qaradawi dia sebagaimana yang disebutkan oleh ahli panel tadi, dia ada trust yang sangat kuat dia pegang. Antara yang pernah diungkapkan ialah dia keras terhadap dirinya sendiri dan dia akan meringankan untuk orang lain. Itu berbeza daripada sebahagian sekelintir masyarakat yang hak mana longgar tu untuk diri kita. Untuk orang lain kita bagi hak ketat-ketat. Pasal tu yang keluar perkataan halaluna wa haramukum. Kalau kita buat halal, kalau orang lain buat haram. Itu banyak, kalau tak percaya tuan-tuan tengok dalam media sosial kita, banyak yang jadi macam itu. Orang ni buat tak boleh, yang ni haram, yang ni didoakan dengan bala bencana, tapi yang dia sendiri, it's okay, tak apa, diri sendiri. Itu berbeza konsep dengan Al-Qaradawi. Macam tu. Dan saya nak petik dalam bab ini, Al-Qaradawi ini dia sangat, kita kata dia sangat cuba memahami umat dan menjaga kepentingan umat, terutamanya kalau dalam situasi sejak zaman dia hidup sampailah sekarang ini ialah qadaya isu Palestin. Dia cukup jaga tentang isu Palestin ini dan dia sangat keras pendirian dia terhadap benda tu. Itu yang saya sebutkan tadi. Mula-mula dulu dia longgarkan, maknanya dia boleh untuk maslahah kepentingan untuk orang-orang Arab Palestin ini menyertai Knesset, parlimen. Kemudian atas satu dasar yang dia cukup pegang, iaitu penyertaan terhadap parlimen Israel merupakan suatu bukti pengiktirafan terhadap negara haram Israel. Oleh sebab itu diharamkan yang itu. Realiti itu yang dia bagi. Atas titik tolak yang itu juga, dia telah mengeluarkan satu fatwa, walaupun saya tahu ramai di kalangan orang Islam di Malaysia tak tahu benda tu. Sebahagian macam tuan-tuan yang belajar mungkin tahu, iaitu Al-Qaradawi adalah antara yang mengharamkan orang bukan asal Palestin untuk menziarahi Al-Aqsa. Itu fatwa yang dikeluarkan dengan asasnya kalau kita ziarah Al-Aqsa sekalipun, walaupun isunya isu Al-Aqsa pasal ada hadis yang Nabi SAW sebutkan, la tushaddur rihal, jangan bersungguh-sungguh untuk bermusafir illa ila thalathati masajid, melainkan ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Asas daripada agama ialah diarahkan, digesa
untuk kita ziarah Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Itu teras. Tapi Al-Qaradawi telah mengeluarkan fatwa yang kita lihat menyanggahi gesaan tersebut. Bukan kerana dia melanggar nas, tetapi kerana dia melihat kepada satu angle yang lain, iaitu dalam keadaan sekarang. Dalam keadaan selepas terwujudnya negara haram Israel dengan segala immigrationnya, percukaiannya, pelancongan dan sebagainya, bila kita masuk ke Palestin, kita akan mohon kebenaran visa daripada Israel. Di situ seakan-akan kita mengiktiraf suatu kerajaan yang fake, kerajaan yang palsu, yang haram, kerajaan yang kita katakan sebagai penjajah, bukan kerajaan yang asal. Jadi itu satu pengiktirafan, dan duit yang disalurkan itu akan menguatkan kerajaan haram tersebut. Jadi fatwa itu agak keras. Cumanya tuan-tuan dan puan, dalam multaqa ulama, qimah ulama tahun lepas yang kita buat di Kuala Lumpur, anjuran My Aqsa Foundation dengan kerjasama PMO, dengan kerjasama Kesatuan Ulama Islam Sedunia, ulama-ulama daripada luar dan juga daripada dalam, bila kita bincangkan macam-macam tajuk berkaitan dengan Palestin, salah satu resolusi yang kita lontarkan dan ia dipersetujui, pasal saya untuk type resolusi ni, bersama dengan saya ialah Setiausaha Agung ketika sekarang ni Syekh Ali Al-Qurahdari, bersama dengan masuk bimbingan tu ada Syekh Isamuddin Al-Bashir, naib presiden Kuwait tu, bersama dengan tu ada Syekh Hatim Bakri, Menteri Agama Palestin, ada Syekh Umar Al-Kiswani, imam Masjid Al-Aqsa, ada dalam meja bulat kami tu. Ada satu persetujuan, iaitu untuk menilai semula fatwa haram yang dikeluarkan oleh Al-Qaradawi. Ulama-ulama itu sangat menghormati Al-Qaradawi sebagai satu institusi. Walaupun di sana sini ada yang mengeluarkan, maknanya kita tak pakai itu, kita buat sendiri. Tapi belum ada satu qarar, declaration yang rasmi untuk kita. Ini bukan nak canggah, kita baru nak review. Kita nak revisit balik angle yang disebutkan oleh Al-Qaradawi, bahkan Syekh Ali Al-Qurahdari dan sebagainya. Memang disebutkan fatwa Al-Qaradawi itu berbentuk, dia bukan syar'iyan, dia siasian, political. Keluar fatwa itu berbentuk political. Jadi para ulama ni dia dare tu, sanggup untuk hidup, datang balik, bersidang semula untuk kita lihat dari semua aspek, adakah wajar untuk kita ubah pendirian tersebut. Benda ni bukan datang ala hawa atas dasar syarikat pelancongan nak bawa orang ramai, makcik-makcik, orang pencen nak pergi Masjid Al-Aqsa. Tak, bukan atas dasar itu. Itu sebenarnya ialah suara-suara gesaan daripada dalam rakyat Palestin sendiri, yang datang, yang minta supaya lebih ramai orang Islam yang datang. Kata duta Palestin, dia kata bila kita melawat orang di penjara, bukan kita nak mengiktiraf kejahatan pemerintah yang memenjara tu, tapi kita nak melawat orang yang dizalimi. Macam tu dia kata, kita melawat Palestin Aqsa, kita bukan nak iktiraf kerajaan jahat Israel yang mengepung orang Islam, tapi kita nak membantu orang yang di dalam, dari sudut ekonominya, dari sudut jiwanya, spiritualnya, dan dari sudut kalau kita lihat jadual pengimarahan Masjid Al-Aqsa itu sendiri, bila makin kurang orang Islam yang datang menziarah, kerajaan Yahudi dia buat macam-macam undang-undang untuk makin memencilkan kehadiran orang Islam ke bumi, ke Masjid Al-Aqsa. Jadi atas banyak gesaan ini, maka timbul satu, kita kata, gesaan untuk kita review balik, dan sepatutnya bulan 11 ni untuk kita buat benda tu, tapi oleh kerana dengan keadaan sekarang ni semua benda tu tertangguh dulu. Baik. Nak ceritanya ialah boleh tak untuk kita review berdasarkan kepada fiqhul waqi', memahami realiti. Al-Qaradawi rahimahullah memandang daripada satu angle dan ia dipersetujui. Baik. Dan
ulama yang lain akan melihat dari satu angle yang lain, tapi bukan dengan sewenang-wenangnya. Dia tetap dengan dawabit, tetap dengan disiplin untuk mengelakkan apa yang dibenci sebenarnya, iaitu normalisasi dengan Yahudi. Masya Allah. Baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk di atas jawapan tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya kita dah selesai diskusi kita. Persoalannya, adakah kita mampu melahirkan lagi another Al-Qaradawi? Saya pun tak tahu, tapi yang kita boleh lakukan ialah dengan kita menyambung legacy Al-Qaradawi dengan tuan-tuan dan puan-puan menyumbang untuk membeli set ini. Dia kos dia 11,200, mengandungi kurang lebih 103 topik ataupun bab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada ke nak tunjuk untuk scan QR? Okey, ke handphone dah habis bateri? Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tumpukan kepada Datuk Ustaz Rashid, Ustaz Salman, safe flight balik nanti. Prof, jazakallah khair. Saya serahkan kembali kepada pengacara, disilakan Syazman. Ribuan terima kasih kepada guru saya, Tuan Amir Idris, di atas forum kita yang terakhir pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bergerak lagi. Ada info yang sangat penting pada petang ini. Rentetan Konvensyen Sunnah ke-11, ya, kita ada kesinambungan pada tahun hadapan sebenarnya. Izinkan saya untuk berkongsi dengan anda. Kita ada Perlis International Sunnah Convention 2024 pada 27 dan 28 Januari 2024, Dewan Wawasan 2020 Kalangan Perlis. Para hadirin sekalian, berkenaan dengan Perlis International Sunnah Convention ni, kita akan menjemput Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin untuk naik ke atas pentas bagi melancarkan soft launch Perlis International Sunnah Convention 2024. Dipersilakan. Berikan dipersilakan sekali. Ustaz Khairul Anwar dan juga Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli mohon berada di pad launching, gimmick launching di sebelah kanan pentas. Dalam kiraan Ustaz Dan sebentar majlis ingin menjemput juga Ustaz Razak bin Abdul Muttalib, Dr. Abdul Razak bin Abdul Muttalib, pemangku Presiden IQ Malaysia, untuk berada bersama di atas pentas. Orang sensor tak boleh duduk bawah. Baik, dalam kiraan dimohon untuk Sahibus Samahah memegang pad tersebut. Sebentar. Baik, bismillah, 1, 2, 3, sila pegang pad. Dan tuan-tuan dan puan, berikan tepukan gemuruh Light of Tauhid, mahu saya. Okey, sambil-sambil saksikan video montaj ini. Of the main, patience is really at the strike of the calamity. Simply because these deviant forces or sects or cults, this which was attributed to him is of questionable authenticity. The Quran is like a telegraphic book. The commentary is the hadith. Why this day is so important? The best day. Baik, tuan-tuan dan puan, berikan tepukan gemuruh. Dan majlis mengucap terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, di atas kesudian melancarkan Perlis International Sunnah Convention 2024 yang menampilkan 6 speakers. Dan dengan sidang 3 forum ketukuhan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tadi, tuan-tuan dan puan, yang bersama dengan Datuk Abdul Rashid,
Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi dan juga Ustaz Muhammad Salman sebentar tadi, maka berakhirlah konvensyen sunnah ke-11 kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada anda semua, dan terima kasih juga kepada tuan guru, kepada para ilmuwan dan juga asatizah yang bersama pada hari ini, dan juga tepukan gemuruh untuk IQ Malaysia, dan tepukan gemuruh untuk pengarah program kita Ustaz Khairul Anwar. Ya, dan juga buat semua urusiti AJK dan juga tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini, dan tepukan terakhir untuk Dewan Bahasa dan Pustaka para hadirin sekalian. Hari ini kami mengucap ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, dan juga ribuan terima kasih kepada Sahibus Samahah, YB, dan juga semua yang bersama-sama dengan kita. Maka berakhirlah konvensyen sunnah ke-11 insya-Allah. Jika tidak ada aral, kita akan berjumpa lagi konvensyen sunnah yang ke-12. Mungkin pengarah yang berbeza, mungkin lebih kritis, mungkin beliau sendiri nak buat persembahan insya-Allah. Kita saksikan pada tahun depan, dan saya Syazman Tajuddin mengucap ribuan terima kasih dan mohon maaf di atas segala kekurangan saya sepanjang saya mengacarakan majlis sepanjang pada hari ini daripada pagi sampai ke malam, tak sampai lagi, sampai ke petang ini. Dan ribuan terima kasih dan penaja-penaja kita ucapkan ribuan terima kasih juga buat KUIPS, College Universiti Islam Perlis, dan juga Persada Global Holiday, dan juga rakan media kita Sinar Harian, dan juga Pro Media Tajdid, dan semua yang memberikan sokongan yang padu. Tepukan gemuruh sekali lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.